Okay, then we can do it first. Okay. Teruskan ya, Doktor. Okay. Okay. Secara tak formal lah sebab perancangan sebenar macam lain juga. Okay, tak apa. Okay. Okay, selamat sejahtera lah kepada Doktor. Doktor sebagai tetamu kita hari ini. Lepas tu, jadi kita teruskan dengan sesi temu bual lah sebab saya nampak Doktor macam sibuk, kesian pula. Tak apa. Okay. Tapi saya nak baca sedikit biodata Doktor lah kepada kawan-kawan saya lah untuk pengetahuan. Doktor Lau Zewe, betul? Atau mana? Boleh panggil Lau, boleh. Okay. Beliau merupakan pensyarah dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Beliau berpengalaman mengajar di beberapa institusi pengajian tinggi swasta. Beliau juga salah seorang sarjana susi pada tahun 2019 dengan ditaja oleh Jabatan Negeri Amerika Syarikat. Seterusnya Doktor melanjutkan pengajian PhD Politik di Universiti Bristol. Tu biodata Doktor sedikit sebanyak lah. Kira Doktor ada seorang yang hebat lah. Beruntunglah kita Doktor dapat join kita hari ni. By the way, I nak tanya satu benda. You all anak murid Dr. Hafiz ke? Bukan. Oh, bukan. Okay. Tak apa. Sebab dia senior I. Tak apa. Lepas tu seterusnya boleh saya pergi kepada soalan terus? Boleh. No problem. Okay. Okay, soalan saya yang pertama. Pada pendapat Doktor lah, adakah golongan muda pada hari ini lebih cenderung ke arah politik atau patriotik dalam memilih pemimpin? Saya rasa secara general dan secara umumnya, rakyat Malaysia masih memikirkan mengenai negara. Kalau mereka memikirkan mengenai negara, maknanya mereka masih bersifat patriotik. Tapi dari segi praktikalnya, untuk mencapai idealism yang mereka ingin capai, suka atau tidak, mereka perlu untuk membuat keputusan politik. Maknanya apabila memilih seseorang pemimpin, salah satu faktor yang mereka perlu ambil kira termasuklah faktor-faktor politik. Jadi kalau dari segi perbandingan, saya rasa agak seimbang. Tapi kalau nak saya pilih salah satu, saya akan cenderung kepada pemilihan berdasarkan politik berbanding dengan patriotik. Tapi saya tidak kata patriotik dia tak wujud. Cumanya patriotism adalah sesuatu yang agak idealistik kepada pemikiran mereka. Apabila mereka membuat keputusan, sebagai contoh macam mengundi kan, nak tak nak mereka akan berdasarkan kepada keputusan politik. Mana nak undi untuk parti mana dan sebagainya. Itu pendapat Doktor lah. Ya. Okay. Kita pergi ke soalan seterusnya, boleh Doktor? Boleh. Okay. Soalan seterusnya, bagaimana cara yang perlu dilakukan supaya prinsip keluhuran perlembagaan dapat diaplikasikan dan dipahami oleh golongan belia pada hari ini? Saya rasa pertama sekali kita perlu jelaskan kepada para pelajar apa itu perlembagaan dan apa itu keluhuran perlembagaan. Sebab benda ni kita selalu dengar dekat media, dekat social media dan sebagainya. Tapi adakah para pelajar betul-betul memahami mengenai konsep ini? Jadi saya rasa salah satu cara yang agak mudah dan agak selesa untuk dijadikan sebagai satu laluan adalah untuk mengintegrasikan keluhuran perlembagaan dalam silibus pelajaran. Tidak semestinya mengenai satu bab, satu chapter mengenai keluhuran perlembagaan. Sekurang-kurangnya embedded. Embedded maknanya secara tidak langsung diterapkan ke dalam silibus. Seperti hari inilah ke keluhuran perlembagaan dah ada pun dalam silibus ke? Ya, sebab sebagai contoh kan, saya ingat lagi semasa saya masih belajar, kita perlu hafal dan perlu recite, perlu kiranya lafazkan rukun negara. Tapi pada hari ni walaupun lafazan tu masih wujud, tapi dia sudah kurang pemahaman dia. Sebab benda tu sudah berlalu, sebab sudah berdekat. Maknanya
dia sekadar benda formal, benda simbolik. Sebab wajib dilakukan, jadi kena lakukan. Tanpa memahami apa itu keluhuran perlembagaan apa atau rukun negara. Okay, itu sajalah. Itu saja soalan daripada kami. Okay. Ada apa-apa info tambahan, Doktor? Itu. Okay. Tapi kalau you perlu any information, just let me know lah, small matter. Jadi itu sajalah. Itu sajalah daripada kami. Jadi saya akhiri majlis ini dengan ucapan ribuan terima kasih kepada doktor walaupun ada 2 meeting tapi dia tak join. Terima kasih doktor dah. Okay, sama-sama. Tak apa. Biodata ringkas Dr. Zahid. Dr. Zahid adalah seorang penolong profesor di Jabatan Sains Politik, Kuliah Ilmu Wahyu Islam dan Sains Kemanusiaan di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Beliau juga merupakan salah seorang daripada penyelaras Islamisasi ilmu manusia bagi kuliah. Selain itu, beliau juga mengajar pengenalan sains politik dan juga falsafah politik. Sedikit sebanyak berkaitan dengan biodata ringkas Dr. Zahid. Doktor, boleh kita teruskan dengan soalan, Doktor? Boleh. Tapi ada bunyi-bunyi ni, bunyi saya ke memang bunyi sana, ada dengar tak? Ada dengar? Ada tahu ni? Ada dengar. Tapi rasa macam nak jual tu. Sebab doktor dia speaker dia gelap-gelap. Oh ya. Okey, boleh lagi tak? Okey. Ada lagi. Tak apalah, janji boleh dengar saya cakap. So boleh rakam saya, tak apalah. Okey, betul. Okey, soalan yang pertama adalah prinsip keluhuran perlembagaan memaparkan pentingnya perlembagaan dalam sesebuah negara. Pada pandangan doktor, apakah pandangan doktor berkaitan dengan sikap golongan belia pada hari ini yang kurang kefahaman dan juga penghayatan berkaitan dengan keluhuran perlembagaan? Okey, pada pendapat saya, kebanyakan golongan belia pada hari ini mungkin mereka tidak berapa faham akan perlembagaan kerana mereka tidak membaca perlembagaan yang ada. Mungkin mereka tidak tahu dan tidak cakna dengan buku yang ada. Sebab buku perlembagaan itu kita boleh beli atau muat turun secara percuma di internet. Bahkan buku itu sangat nipis dan boleh disimpan di dalam poket. Jadi mungkin mereka tidak tahu akan fakta ini. Jadi itu yang menyebabkan mereka tidak membaca dan tidak ambil tahu tentang perlembagaan. Jadi soalan seterusnya adalah golongan muda pada hari ini berpengaruh dengan anasir dan juga budaya barat daripada segi pemikiran dan juga akhlak mereka. Hal ini telah menyebabkan semangat rukun negara semakin terhakis di dalam kalangan rakyat. Jadi, bagaimanakah kita hendak membendung masalah ini daripada terus berleluasa pada masa yang akan datang? Pada saya, pengaruh dari barat ini semua menyebabkan golongan muda kita ini menjadi kurang keyakinan diri. Jadi untuk mengatasinya, kita perlu menguatkan jati diri golongan muda kita untuk lebih percaya akan kemampuan diri sendiri. Bahawa kita, walaupun kita dari timur, tapi kita juga mampu untuk berada sama, berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah daripada dengan mereka. Bahkan kita mungkin boleh jadi jauh lebih baik daripada mereka. Okey. Sekian itu sahaja soalan kepada Dr. Zahid. Terima kasih kepada Dr. Zahid kerana sudi menerima. Najwa. Ya. Doktor, seandainya lah kalau saya nak tanya satu soalan ke, boleh ke? Tapi kalau tak boleh jawab, tak apalah. Umi Alia pelajar juga?
Pelajar. Oh, Boleh satu kumpulan lah Datuk tak ni. jadi masuk. Oh, semua Datuk tak jadi semua masuk. dalam Datuk tu tak jadi masuk. Jadi semua ni semua pelajar lah. Ya. Yalah. Nak tanya apa? Kalau boleh jawab lah Datuk ya. Hmm. Soalan pertama, pada pendapat Doktor lah, adakah golongan muda pada hari ini cenderung ke arah politik atau patriotik dalam memilih pemimpin? Oh, pada pendapat saya, golongan muda pada hari ini terutama yang terkini, mereka lebih kepada patriotik. Sebab mereka lebih suka, gemar kepada semangat patriotisme. Sebab contohnya kita tengok ketika sukan berlangsung, kita melihat mereka bersemangat, tidak kira apa jua negeri datang dari mana, mereka semua menyokong Malaysia. Jadi pada saya, pada hari ini golongan muda lebih cenderung kepada semangat patriotisme, kerana itu adalah lumrah kita semua sebagai manusia. Selalunya kita akan menyayangi tanah air kita sendiri. Ya, ada lagi? Satu lagi. Bagaimana cara yang perlu dilakukan supaya prinsip keluhuran perlembagaan lah dapat diaplikasikan dan difahami oleh golongan belia pada hari ini, terutamanya pengundi muda lah. Bagaimana cara untuk mereka lebih memahami. Jadi mungkin ini boleh berkait daripada soalan yang pertama tadi oleh saudari Najwa. Kita mungkin boleh menggalakkan mereka untuk meneliti perlembagaan, menghayati, membaca, meneliti semangat perlembagaan dan memahami selok-belok perlembagaan yang tertulis di dalam buku yang kecil itu. Okey. Dan ia percuma boleh dimuat turun kerana di negara kita alhamdulillah ianya bertulis perlembagaan. Kerana di setengah negara, contohnya di United Kingdom, ianya tidak bertulis, bahkan kadang-kadang mengelirukan rakyat mereka sendiri atau rakyat asing yang datang ke negara mereka, kerana ia tidak tertulis secara komprehensif di dalam sebuah dokumen yang boleh dibawa ke mana-mana. Itu jawapan. Okey, itu sajalah soalan daripada saya. Najwa. Okey Doktor, terima kasih untuk jawapan kepada soalan-soalan tu. Di sini nak mohon maaf lah kalau ada keterlanjuran bahasa ataupun budi bicara sepanjang temu bual ini berlangsung. Saya ucapkan terima kasih lah kepada Doktor kerana sudi sertai temu bual ini. Terima kasih, saya pun ucap terima kasih lah ya. Minta maaf juga kalau ada tersalah silap